السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kita ayat-ayat suruhan. Hari ini kita bicara masalah masih lagi dalam bab berkenaan dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala dalam bab anak-anak. Cuma kita dah bincang suruhan berkenaan menyusukan anak-anak, memelihara anak dengan baik, memberi pendidikan dan bersederhana di dalam mengasihi anak. Pada pagi ini kita sebut berkenaan dengan membahagikan harta pusaka kepada anak-anak. Diambil daripada ayat Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn fa in kunna nisaa fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi ath-thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyyati yusi biha aw daynin آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Baik, Surah An-Nisa ni ayat yang ke-11 ni adalah kiraan pembahagian pusaka anak dan juga ibu bapa. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan hukum faraid.
Cuma kita tidak bincang secara terperinci kerana dia melibatkan perkiraan, kena ada whiteboard, kena tulis dan sebagainya. Cuma kita sebut sebagai asas supaya kita faham. Ilmu faraid ni suatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Bila kita sebut perkara ni diwajibkan, ada orang tanya, kalau dia mati kita nak bagi sama rata, dia kata. Sama rata. Dan adik-beradik bersetuju semua sekali. Adakah elok? Tak salah, tapi lebih eloknya guna faraid. Ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang ke-11 ni dia berlaku ketika mana sebab turun ayat ni sebagaimana diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan harta yang kutinggalkan ini? Maka turunlah ayat yang ke-11 ini. Jabir bin Abdullah berkata, satu hari datang isteri Sa'ad bin Rabi'. Dia mari kepada Nabi SAW dengan membawa dua anak perempuan Sa'ad. Isteri dia ni bertanya, wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad bin Rabi', ayahnya ni mati di dalam peperangan Uhud, ikut bersama peperangan denganmu waktu perang Uhud. Ayah dia syahid. Sedangkan dia kata pok saudara dia ni ambil semua hartanya dan tidak meninggalkan sedikit pun kepada puteri, anak perempuan dua orang. Dan kedua orang ni belum lagi menikah, tak menikah lagi. Maka Nabi SAW menjawab, Allah lah yang memutuskan perkara ini. Maknanya tunggu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah ayat yang ke-11 ni. Turunlah ayat yang ke-11. Baginda Nabi SAW panggil bapak saudara dia tadi, dan Rasulullah bersabda, bahagikan kepada dua orang anak perempuan Sa'ad tadi 2/3 bahagian, dan ibunya 1/8, sedangkan bakinya untuk engkau. Boleh tengok hadis rawahu Ahmad wa Abi Dawud, dan juga dalam Tuhfatul Ahwazi dan Ibnu Majah berkenaan dengan riwayat ini. Jadi berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW dan apa dijelaskan oleh Allah Ta'ala ni, bahkan kalau kita tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebut dalam ayat ni faridatum minallah, ketetapan daripada Allah. Faridah ni maknanya benda yang wajib daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut juga tilka hududullah dalam ayat yang lain, ini ketentuan Allah. Kita boleh tengok surah An-Nisa ni bukan saja ayat yang ke-11, tetapi pada ayat yang ke-13 dan satu lagi pada ayat yang 176. Semua tu membicarakan berkenaan dengan hukum faraid. Ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala bagi adalah satu ketentuan yang sangat tepat. Sangat tepat. Kalau manusia pertikai juga ketentuan ini, maknanya dia tak percaya berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala boleh menyelesaikan masalah.
Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyelesaikan masalah. Apatah lagi masalah tersebut melibatkan harta. Melibatkan harta ni sampai orang bercerai-berai, sampai orang jadi putus keluarga, putus silaturahim, tak bertegur siapa kerana harta. Bahayanya kita tidak menyelesaikan harta ni pada peringkat awal. Dan ilmu faraid ni adalah satu ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara ilmu yang awal yang akan diangkat oleh Allah. Sebab itu bahagian faraid ni orang tertentu dia boleh menguasai, tapi bukan semua orang. Saya pun tak dah menguasai sangat ilmu faraid ni. Pada zaman mengaji dulu, kalau exam ilmu faraid ni atas-atas tong, markah tu boleh atas tong lah. Dia melibatkan perkiraan yang cukup rumit. Tapi ada seorang guru saya tu, dia memang Allah SWT bagi kepada dia kepakaran. Orang mati dia sebut nilai berapa-berapa, ada harta begini-begini, dia bahagi. Semalam dia buat. Kalau kita sebut dia hari ni, esok pagi tu boleh ambil yang kertas tu, ni berapa bahagian. Dan ilmu juga dipanggil sebagai ilmu al-warith, ilmu mewariskan harta. Warasah ni maknanya benda yang bukan asal milik kita, tapi kita dapat benda tu daripada milikan orang lain yang menjadi turun pada kita. Asalnya hak tuan dia, sama ada ayah kita ke, adik-beradik kita ke, anak kita ke, yang kita wariskan daripada dia. Perkataan warasah ni juga digunakan dalam hadis Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini merupakan pewaris bagi nabi-nabi. Bukan waris keturunan darah keluarga apa tidak, waris ilmu. Jadi ulama ni dia kena sebut sebagaimana original yang mari pada nabi. Dia tak disebut benda-benda yang tidak original daripada nabi. Kalau dia cuba sebut benda yang tidak original daripada nabi tu, dia berdosa. Baik. Sekarang ni kita tengok sepintas lalu berkenaan dengan ayat ni, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sebut pada kita. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah perintahkan pada kamu semua pembahagian harta pusaka ni untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan. Ini ayat kalau seorang tu tinggal ke anak lelaki dan anak perempuan. Seorang anak lelaki dapat dua bahagian, anak perempuan seorang anak lelaki mendapat dua bahagian daripada anak perempuan. Maknanya lelaki dapat dua, perempuan dapat satu. Kalau perempuan dapat RM1,000, anak lelaki dapat RM2,000 lah. Kau ni buat sisters in Islam marah ni, buat Aminah Wadud. Ada 2-3-4 ekor lagi pok-pok ni. Dia kata tidak adil. Dia ingat adil ni sama rata. Sama rata. Adil ini bukan sama rata. Adil ini adalah meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Itu orang panggil adil. Nak suruh faham lagi, budak dengan orang tua lain.
Kalau kursi ni kursi untuk orang tua duduk, badan dengan kursi ni, dengan tingginya, dengan besarnya, boleh duduknya. Tapi nak guna kursi ni juga untuk budak umur setahun 2 tahun, terbalik bicuk kepala dia. Dia kena ada kursi dia juga, tapi kursi budak kecil tu, orang kecil tu, RM20, RM10 tu, padan dengan dia. Tu maknanya adil. Orang menikah ramai contoh. Ada orang menikah ramai sini? Tak ada tak? Orang menikah ramai. Bini nombor 1 9 orang anak. Lepas tu tak boleh beranak dah, tutup kilang dah. Nikah seorang lagi, ada 2 orang anak. Tiba-tiba suami ni bagi hak ni 1,000, hak ni 1,000. Tak ada orang panggil. Dan isteri nombor 2 pun tak boleh tuntut nak sama rata, tak boleh sama rata sebab anak 9, ini anak 2. Jadi puak-puak ni dia tak faham masalah adil. Lepas tu dia kata perempuan lelaki ni kita nak dapat hak yang sama. Kalau perempuan lelaki dapat 2, perempuan dapat 2 lah. Dia tak tahu yang duit yang masuk dalam poket lelaki ni dia kena tanggung semua walaupun dapat 2. Benda sabah dapat 2 sebab dia kena tanggung semua. Elektrik dia kena bayar, air dia kena macam-macam lah, telefon apa, internet, estro, semua dalam poket dia. Orang perempuan tu walaupun dapat 1,000 masuk senyap dalam poket dia ya. Dalam beg dia tak keluar-keluar lah. Nah, nak beli sabun bawa duit minta dengan tok lelaki juga. Apa punya kedekut tak tahu. Nah, suami dia kata pakai duit awak dulu, dia pakai seminggu, ingat tak ingat dah seminggu. Lepas pada seminggu tu, bang, mana duit RM5 tu beli sabun, ingat lagi. Contoh lah tu, nah, bukan bini kita tu nak sebut contoh. Tapi nak beritahunya, Islam menetapkan satu perkara tu Allah yang menetapkan. Kalau kita tanya siapa yang buat, Allah Ta'ala buat. Kalau ketetapan yang Allah Ta'ala buat ni, Allah Ta'ala tahu sebab dia yang buat manusia ni. Sebagaimana seorang tahu dia buat satu rumah yang besar, dia kontraktor, dia tahu selok-belok rumah tu kat mana ada bilik rahsia, tak bilik rahsia, dia tahu. Sebab dia yang buat rumah tu. Orang yang buat satu perkara tu dia tahu di atas apa yang dia buat tu. Allah Ta'ala buat manusia, Allah Ta'ala tahu keinginan manusia, daya macam mana manusia ni boleh ke tak boleh, semua Allah Ta'ala sebut. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, wa likulli syai'in 'indahu bimiqdar. Allah Ta'ala buat sesuatu ni dia tahu kadar dia tu lagu mana. Baik, perkataan awsa ni, awsa ataupun yusikum, dalam ayatnya yusikum, itu kalimah awsa daripada perkataan wasaya, wasiat kita panggil wasiat. Kalau kita tengok Al-Quran guna perkataan awsa ataupun wasaya ni, yusikum, awsa, dia guna pada perkataan yang merupakan pesanan yang penting, pesanan yang penting. Contoh ayat Allah Ta'ala sebut, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Perkataan wasiat ni dalam Al-Quran sama ada yusikumullah, wassakum bihi la'allakum tuflihun. Semua benda-benda ni perkataan awsa ataupun wasaya ni perkataan yang berbentuk penting, yang manusia tidak boleh ambil remeh. Termasuklah dengan ayat ni. Ada juga dalam Al-Quran disebut wassakum bihi, dia letakkan sabdu pada huruf sad. Itu membawa maksud benda yang berterusan, benda yang berterusan, benda yang tak putus dia panggil. Itu perbincangan.
Kalau kita sebut di sini yusikumullah, satu benda penting yang Allah Ta'ala suruh kamu buat. Ada ayat Allah Ta'ala guna wassakum bihi dalam surah Baqarah, Ali Imran, Al-Baqarah ayat 132, Ali Imran ayat 131, Al-An'am ayat 144, ayat 151 Al-An'am, Al-Ankabut ayat yang ke-8, Luqman ayat yang ke-14 tadi, wassayna al-insan, dan juga Syura ayat 13, Al-Ahqaf ayat 15. Semua itu menggunakan perkataan wasaya. Maknanya benda itu satu benda yang amat penting Allah Ta'ala nak. Baik, jadi ayat ni kalau ada anak lelaki dan juga anak perempuan, selesai. Bagaimana kalau ada anak perempuan saja? Bagaimana kalau ada anak perempuan sahaja? Kita tengok. Fa in kunna nisa fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Tapi jika ada anak-anak perempuan itu lebih dari 2, maka bahagian mereka adalah 2/3 daripada harta tinggalkan oleh si mati. Sekarang Allah Ta'ala tekan jikalau ada anak perempuan saja, tidak disebut kalau ada anak lelaki. Kerana kalau ada anak lelaki saja memang harta terdapat anak lelaki lah. Sekarang ni kalau ada anak lelaki, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tekankan anak perempuan mesti diberi hak mereka. Sekiranya anak perempuan tu ada semua 2 ataupun lebih, mereka mendapat 2/3 daripada keseluruhan harta yang ditinggalkan. Itu bahagian 2/3 keseluruhan harta itu dibahagikan sama rata di antara anak perempuan yang ada, semua anak perempuan. Dan 1/3 lagi bahagian diberikan kepada penerima yang lain, ibu bapa, isteri. Ayat ni Allah Ta'ala kata kalau lebih 2 anak perempuan. Tapi kalau ada 2 pun formulanya sama je, lebih pada 2. Ini berdasar kepada hadis seorang lagi berkenaan dengan anak-anak Sabit bin Qais yang kita cerita tadi, lebih kurang dia iaitu Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan tadi. Apabila seorang tu tinggalkan anak dia, lalu macam mana nak dibahagikan, yang kita cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir tadi. Baik, kemudian wa in kanat wahidatan falahan nisf. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, tadi lebih 2, jika seorang saja, maka bahagian dia 1/2 ataupun separuh daripada harta. Potongan ayat tadi kalau anak lebih pada seorang, 2, 3, 4. Tapi jika anak perempuan seorang saja, dia akan mendapat separuh daripada keseluruhan harta itu. Ya, selebihnya diterima oleh mewarisi pusaka yang lain. Ada nanti dia sebut. Tidak disebut ni tentang kalau ada anak lelaki sahaja, tak sebut. Maka ulama fiqh telah bersetuju dalam bab ni, yang mana kalau ada anak lelaki sahaja, maka keseluruhan harta itu diberikan kepada anak lelaki itu sahaja. Kalau ada seorang, semua sekali. Boleh faham ni? Lelaki dan perempuan dibahagi, lelaki lebih 2, perempuan 1. Okey, ni habis masalah bahagian anak. Lepas ni masuk bahagian kepada pembahagian ibu bapa pula. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan jika si mati itu mempunyai anak. Sekarang Allah Ta'ala sebut bahagian ibu bapa pula. Ada 3 jenis bahagian ditetapkan. Yang pertama, jikalau si mati itu anak mereka itu ada anak,
ibu bapa masing-masing akan mendapat 1/6 sekiranya si mati itu ada anak. Jadi 1/6 tambah 1/6, 2/6 ataupun 1/3. Dan 2/3 bahagian harta lagi dibahagi kepada anak. Itu hak ibu bapa. Ini yang pertama. Kalau si mati itu ada anak, anak dapat bahagian mereka, dan ibu bapa juga ada bahagian mereka. Ibu bapa juga ada bahagian mereka. Kemudian fa illam yakul lahu walad warithahu abawahu fali ummihi sulus. Tetapi jika si mati itu tidak mempunyai anak, tak ada anak, sedangkan yang mewarisnya hanyalah kedua ibu bapanya sahaja, mati, tak ada anak, ibu bapa je ada, isteri pun tak ada, maka ibunya adalah 1/3. Macam mana ni? Situasi yang kedua, pembahagian ni, itu melibatkan ibu bapa. Kalau anak yang mati itu tidak ada anak, tak ada anak ni maknanya cucu tak ada, dah tak menikah, mak dia dapat 1/3, selebihnya diberi kepada ayah, maknanya bapa akan dapat 2 kali ganda lebih pada bahagian ibu. Sama dengan hukum lelaki dapat 2, perempuan dapat 1 tadi. Itu pun kalau si mati itu tiada adik-beradik, seorang-seorang dia anak tunggal tiba-tiba mati, ayah dia dengan mak dia je ada, maknanya ini situasi yang hanya ibu bapa sahaja yang layak mewarisi harta tu. Ada adik-beradik lain, anak seorang tu, nak faham ke tak faham tak tahu pagi-pagi ni. Tapi kita baca je lah dah, sebab ada ayat ni. Mana ustaz dia kata kau mengaji kau pening, kau mengaji kau pening, tak apa, kita baca dulu tu. Fa in kana lahu ikhwatun, tadi dia seorang-seorang, adik-beradik tak ada, mak ayah ada, mak ayah dapat bahagian. Kalau si mati mempunyai beberapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya 1/6. Kalau yang mati itu ada adik-beradik, anak tak ada, mak dia dapat 1/6 dan ayah dapat 2/3 daripada harta itu, dan bahagian yang berkurang daripada kedua-duanya dibahagikan. Maka kalau adik-beradik ni, maknanya kalau ada adik-beradik, bahagian ayah itu tidak berkurang, tapi bahagian ibu yang berkurang. Bahagian ibu yang berkurang. Tadi kalau kita tengok ayat tadi, bahagian ibu tu lebih sikit daripada ayah. Ayah tu banyak. Tapi kalau ada adik-beradik, bahagian ibu tu berkurang, bahagian ayah tak kurang. Ibu patut dapat 1/3 kalau tak ada adik-beradik. Apabila ada adik-beradik, tukar jadi 1/6 daripada bahagian itu. Perlu ditambah juga bahawa jikalau ibu bapa si mati itu masih hidup, maka adik-beradik tidak mendapat bahagian daripada harta pusaka itu, kerana bapa yang ada akan dapat harta pusaka itu yang dia akan gunakan untuk menjaga anak-anak. Maksudnya adik-beradik itu dikira adik-beradik satu mak, satu ayah, satu mak, satu ayah, atau adik-beradik tiri yang datang daripada lain emak ataupun lain ayah. Min ba'di wasiyati yusi biha udai, sesudah selesainya wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Baik. Pembahagian ditetapkan di atas akan dibahagi mengikut bahagian masing-masing yang kita baca tadi. Selepas diberikan wasiat kalau ada, atau dibayar hutang dahulu. Al-Quran dia letak wasiat dulu baru hutang. Ni orang panggil balarah, gaya bahasa Al-Quran. Bukan makna hutang tu tak penting juga, tidak.
Tapi jikalau ada wasiat si mati tu, tidak ada orang, kerana tak ada orang nak tuntut wasiat tu, kalau ada wasiat pada si mati tu, maka tunaikan wasiat dia. Dan kalau ada hutang, bayar hutang dulu. Al-Quran sebut wasiat dulu ni kerana, kata ulama tafsir ayat ni, kerana wasiat tu benda yang dilupai kadang-kadang oleh orang, benda yang dilupai oleh manusia, wasiat tersebut. Jadi wasiat juga ada wasiat ni dia kena ada sukatan dia bukan si mati tu bila mati dia pun sebut bahawa aku wasiatkan harta aku ni pada orang yang suku sakat, sedangkan dia tu ada anak ada isteri apa, itu terbatal. Dia kena bahagi secara betul. Tak betul wasiat dia tu, tidak betul wasiat dia tu. Ada disebut oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ketika dia bahas berkenaan dengan wasiat ni juga, tapi wasiat ni pelik sikit lah. Wasiat yang boleh kata, dia kata kalau aku mati, dia kata kalau aku mati kamu bakar mayat aku. Orang Islam kerana terlalu takut dia dengan Allah Ta'ala nak tanya dalam kubur tu, dia kata boleh jadi membakar aku, biar tuan tak tanya. Dia bukan tidak Islam ni, bukan tak ada agama, tapi kerana atas dasar takut sangat pada Allah ni boleh buka dalam Hujjatullah Al-Baligh. Jadi Syekh Waliullah dia buat mari satu pertanyaan, yang mana yang berdosa, dia kata si pewasiat ataupun orang yang membakar orang mati. Itu pertanyaan dia. Dan anak murid dia ada jawab macam-macam lah. Ada kata orang wasiat tu, kerana wasiat begitu mana boleh. Ada yang kata orang yang bakar orang mati tu, dia kata hak bakar orang mati tu dosa. Semua wasiat tu wasiat yang terbatal, dia buat juga tu kenapa? Itu perbincangan yang panjang dalam bab seseorang tu dia takut sangat pada Allah Ta'ala ni sampai dia berfikir di luar daripada kotak pemikiran. Itu disebut oleh Syekh Waliullah. Baik. Sesudah wasiat, hutang semua. Aba'ukum abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, jika dia mengetahui siapa di antara lebih dekat serta banyak manfaat antara kamu. Antara ibu bapa ataupun anak-anak, kita tak tahu siapakah yang memberi untung kepada kita lepas kita mati nanti. Allah lebih tahu perkara ini. Sebab tu Allah beri pembahagian ni termasuk dengan ibu bapa sekali. Dan kemana kalau kita ikut diri kita sendiri lah, mungkin kita nak beri kepada anak-anak kita sahaja, ataupun kepada ibu bapa kita sahaja. Tetapi hikmah Allah Ta'ala ni bahagi begini kan Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Semua hukum ni telah mengubah amalan zaman jahiliyah, di mana harta ni diberi kepada anak-anak ke bawah saja. Hanya diberi kepada ibu bapa kalau ada wasiat. Kalau ada wasiat daripada si mati untuk ibu bapa, maka diberi pada ibu bapa. Kalau tidak ada, maka dibiarkan begitu saja. Dan kadang-kadang macam tadilah, hukum zaman jahiliah hanya kawan tu tinggal ada anak perempuan, diambil oleh saudara ataupun pok saudara laki tu, habis semua sekali. Maka itu satu benda yang tidak betul. Tidak betul, menzalimi. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni untuk menyelesaikan masalah. Faridatan minallah, ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala guna faridah, fardu maknanya. Dalam kalimah ini diambillah perkataan faraid, merupakan plural ataupun jamak bagi perkataan faridah. Faridatan minallah, ini merupakan ketentuan Allah. Maka bila sebut ketentuan daripada Allah Ta'ala, nak pandai-pandai ubah tak boleh, nak pandai-pandai buat lari hukum lain tak boleh, kerana ini merupakan faridatan minallah. Baik, habis tu Allah Ta'ala sebut dalam bab ni, habis. Dan kalau nak tahu lagi kena pergi di rumah lah, bawa KFC, McD ke, tak apa, kita ajak lah ni lah. Baik.
Cuma kesimpulannya, ada beberapa benda saya letak sini 5 perkara lah kalau seorang tu mati. Yang pertama sekali, itu lakukan pengasingan dulu terhadap harta yang dimiliki ataupun harta diuruskan oleh si mati ketika hayatnya. Mungkin tidak semua harta tu kepunyaan mutlak si mati. Ada harta telah dijual ke, dihibahkan dan sebagainya, diwakafkan oleh si mati, asing dulu. Perkara pertama, asingkan dulu. Yang keduanya, tuntut. Tuntutnya macam mana? Dalam langkah ni, waris ni perlu melunaskan hutang piutang ditinggalkan oleh si mati. Hutang ni termasuk hutang daripada sudut dengan orang, dan kalau dia tu sakit, tinggal puasa dan sebagainya, puasa lah terutamanya untuk bayar fidyah, ataupun dia bersumpah sebagainya untuk bayar kafarah. Itu 2 perkara. Allahu Akbar. Bagaimana dengan ibadah haji? Nak upah ke macam mana? Ini khilaf dari kalangan ulama. Nak upah boleh, tak ada masalah. Nak upah tak ada masalah, boleh upah. Dah kebanyakannya orang upah lah haji ni. Orang upah haji. Upah haji ni tentu ambil hak 3,000 ke atas. Orang 1,500 tu tak payahlah. Tak logik 1,500 tu tambang taksi saja untuk orang upah haji. Mungkin mari balik situ, balik sini 1,500. Tak betul lah. Kalau kita kata tak tahulah dia buat lagu mana, takut orang buat tu tak ambil duit tu, dah sabar. Nah, sebab ada buat 1,500, 2,000 ni kadang-kadang bukan dia buat haji, dia buat tahlil dalam Masjidil Haram. Haji tahlil dia panggil. Pok-pok dia berpakat 2-3 orang. Memang ada lah kes tu. Memang ada kes tu. Biasa kalau upah haji ni 3,500, 4,000. Satu orang panggil dari segi logik, kosnya ada logik dia. Kerana haji upah ni dia ada wisal juga. Kalau daftar dengan riasah Masjidil Haram tu, tak silap saya 3,800. Dia ada kota dia berapa ribu setahun di bawah pejabat riasah di syu'un Masjidil Haram. Dia ada kota dia. Kalau tuan-tuan pergi tu di Mekah tu, tuan-tuan pergi sebelah Ajiak tu, ada pejabat riasah, pejabat Sudais sebagai ketua itu, tanya dia 3,800 Saudi tak silap saya masa tu, dan saya pernah pergi tanya dengan kawan. Dia ada kota dia masuk nama 1,000 ke 2,000, lepas tu dia stop, tak ada. Itu lebih selamat lagi, lebih selamat lagi. Ni kita bagi 1,500 pada orang buat haji. Allah, dia bedok makan kambing dia ni. Kita ni tak tahu apa, lepas dah bahagian tu. Dalam hal ni juga saya kata tuntut tadi, waris kena bayar juga cukai-cukai tertunggak yang ada berkenaan dengan si mati. Cukai HDN lah, apalah, kena bagi semua tu. Nah, cukai kerajaan tu yang kedua. 5 saya buat. Yang ketiga, bahagi dulu harta sepencarian. Harta sepencarian ni harta yang dimiliki, yang diusahakan oleh si mati dengan pasangan hayatnya, isterinya semasa hidup. Harta sepencarian. Contoh kalau isteri itu tidak bekerja, tak ada punca pendapatan, menjadi suri rumah sepenuh masa, maka dia boleh menuntut harta sepencarian tinggalkan oleh pasangannya yang meninggal dunia itu. Dia ada harta sepencarian dengan isteri. Yang keempat, pelaksanaan wasiat. Wasiat, hasrat pesanan si mati boleh laksanakan oleh pewasiat tersebut. Kita pun laksanakan sebagai waris. Dan harta yang tinggalkan oleh si mati ini boleh diuruskan dengan pelaksanaan wasiat, tidak melebihi jumlah 1/3 daripada jumlah harta yang tinggalkan, tak lebih daripada itu kalau ada benda yang dia wasiat. Dan yang kelimanya, barulah pelaksanaan faraid.
Nak bahagi. Mana kita asing dulu, kita selesaikan hutang dulu. Kalau ada wasiat dia macam mana, lepas tu kita pun bagi. Dan faraid ini dia kena bahagi dengan secepat mungkin. Dia tak boleh tangguh-tangguh. Yang pertama, takut berlapis-lapis. Boleh faham ni? Berlapis-lapis. Daripada anak, daripada cucu tak selesai masalah letak lagi, terutamanya melibatkan tanah. Lepas tu kawan tu kata tanah aku, orang kata tanahmu, bergaduh sama sendiri, berkelahi sama sendiri. Tak tenang, duduk dalam kubur ni tak tenang. Sebab tu masa hidup ni, kalau ada harta tanah-tanah banyak-banyak tu, bahagi pada anak-anak masih hidup lagi. Tukar nama, bahagi. Kalau ada banyak, kalau tak ada banyak tanah, tapak rumah tu saja ikut pandangmu nak bagi lagu mana pun. Dah, tapi nak beritahu orang ni jangan main. Tanah sikit pun adik-beradik 12 orang. Kalau bagi tu boleh buat jamban suti seorang. Enak juga. Walaupun kecil ya, dengan tanah ni, dengan harta ni, orang jadi nak. Sebab ada nilai. Mungkin tanah tu pada peringkat awal tak ada nilai lagi, duduk tengah-tengah sawah ni siapa nak buat rumah. Tapi akhirnya jadi nilai sebab apa? Orang dah tamu tanah sampai kat dekat tanah dia tu. Jadi masing-masing tuntut. Cucu ni kata hak tak wan aku, ni kata hak tak wan aku. Sebab apa? Sebab tak selesai masalah. Jadi benda tu benda yang penting, faridatun min Allah, adalah fardu daripada Allah SWT. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Sepatutnya dia selang seminggu, tapi jadual bulan ni minggu depan, hari Ahad ada juga. Berapa 18 hari bulan ada. Jadi minggu depan insyaAllah kita sambung pada bab yang baru, itu bab berkenaan dengan anak angkat. InsyaAllah kita bincang pada bulan hadapan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.